Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengar kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, boleh dengar kah? Boleh, boleh. Salam. Boleh dengar suara saya? Assalamualaikum. Salam. Boleh Sound dengar check. kah? Check. Suara Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Kita dengar suara nak. Assalamualaikum. Boleh dengar? Halo? 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 Boleh dengar? Boleh, boleh. Okey. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan syakiran hamdan majidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Inna Allah. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Soal kita di program Muadah Ilmu. Tanya Ustaz segi dua yang membawa topik cinta Nabi. Kemarin tadi atau pilihan. Jadi apa salahnya, itulah yang cuba kita kupas pada pagi ini dalam kesempatan sejam. Kita jemputlah pesyarah Dr. Aziz kepada Ustaz Dr. Ahmad Mushid Mustafa untuk membicarakan tentang soalan cinta Nabi. Adakah kita ada pilihan ataupun memang wajib untuk kita bercinta? Saya tak nak bagi tak nak cakap lebih panjang sebab kita ada masa yang sejam saja. Itu dah kurang 10 minit. Saya mempersilakan pada Ustaz untuk memberikan ceramah. Tafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Suara clear ke? Data boleh dengar ke? Boleh tak macam sebab sikit? Okey, baik. Alhamdulillah ba'amin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma shrah sudurana wa yassir umurana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, masih kepada saudara moderator, Dr. Muslim dan bahagian penganjur dan semua hadirin hadirat yang hadir bersama pada program pengisian rohani kita yang membangkitkan rasa cinta, rasa sayang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah secara khususnya pada program kali ini. Alhamdulillah, ini satu peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dalam kesibukan kita bekerja ataupun mencari nafkah. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW, riwayat daripada Maqil bin Yasar, mengatakan Nabi SAW pernah bersabda, al-ibadah fil harji, beribadat dalam suasana huru-hara ataupun suasana fitnah. Kata Imam Nawawi, huru-hara tersebut merujuk kepada suasana ketika mana adanya fitnah dengan kepelbagaian bentuk fitnah. Kahajjatin ilayya, kahijratin ilayya, seperti kamu melaksanakan haji kepada aku. Menunjukkan bahawa besarnya kita melaksanakan bentuk ibadat kita kepada Allah Ta'ala, menyembah Allah Ta'ala, menyerah diri kepada Allah Ta'ala dalam apa saja bentuk ibadat. Saat ketika kita berada dalam kesibukan ataupun kita berada dalam ujian kesibukan, tak sempat masa dan tak sempat dengan pelbagai perkara, maka ketika itu Nabi kata ganjarannya adalah seumpama kamu melakukan hijrah kepada aku. Kerana apa? Kerana orang yang lakukan hijrah ini, seumpama peristiwa Nabi dan para sahabat berhijrah, mereka meninggalkan perkara yang mereka sayang.
meninggalkan tanah air yang mereka sayangi, meninggalkan sanak saudara yang mereka sayangi, bahkan meninggalkan harta yang mereka sayangi. Maka termasuklah kita saat ketika kita berada dalam suasana fitnah, dalam suasana huru-hara, dalam suasana sibuk. Bukan sekadar huru-hara kiamat itu saja, tapi sekarang kita berada dalam keadaan huru-hara dengan sibuknya urusan kita, urusan sama ada secara face to face mungkin, ataupun secara urusan online dan sebagainya, disibukkan dengan teknologi dan pelbagai, tetapi kita masih dapat ruang untuk beribadat pada Allah Ta'ala. Apa ruang ibadat tersebut? Melakukan solat dengan cara yang sepatutnya pada waktu yang dianjurkan pada syarak, melakukan ibadat sedekah, melakukan ibadat-ibadat yang lain, termasuklah majlis ilmu yang mampu kita masuk pada hari ini, salah satu ruang ibadat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Dan satu lagi ruang ibadat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita adalah selawat kepada baginda Nabi SAW. Dan maka itu merupakan salah satu daripada pahala yang besar saat ketika kita berada dalam kesibukan urusan kita, kerana ini adalah janji daripada Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekian, walaupun kita dah melangkaui keluar daripada bulan Rabiul Awal, satu bulan yang sinonimnya bagi masyarakat Islam secara umum dan secara khususnya di tempat kita di Malaysia, bercakap berkaitan dengan cinta kepada Rasulullah, cinta berkaitan dengan Maulatul Rasul. Kita dah keluar daripada bulan Rabiul Awal, tapi bukan itu satu tanda yang mana menjadikan kita itu dah keluar daripada cinta kepada Rasulullah ataupun keluar daripada pembicaraan membicarakan berkaitan dengan Nabi SAW. Kalaulah seseorang itu dalam bulan Ramadan saja dia beribadat, maksudnya ibadatnya hanya dijaga dalam bulan Ramadan, solat dia jaga pada awal waktu hanya dalam bulan Ramadan, sedekahnya hanya berjumpa pada bulan Ramadan saja, dan silaturahimnya dan kebaikan-kebaikannya hanya dalam Ramadan. Setelah daripada Ramadan, masuknya Syawal, makin surut dan mungkin dah luput dia punya ibadat-ibadat dalam bulan Ramadan. Inilah yang disebut oleh Allahyarham Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, bahawa seseorang itu melakukan ibadat bukan kerana Allah Ta'ala tetapi beribadat kerana Ramadan itu sendiri. Jadi kalau sekiranya ibadat hanya dioptimumkan dalam bulan Ramadan dan bahkan dilaksanakan dalam bulan Ramadan, selain Ramadan kita tak jumpa, maka konsep ibadat kita hanya adalah berdasarkan musim, bukan berdasarkan kepada penyembahan diri kita, pengabdian diri kita pada Allah Ta'ala. Maka sama kalau sekiranya cerita berkaitan dengan Rasulullah, bahkan apa-apa saja yang dikaitkan dengan Rasulullah hanya diceritakan dalam bulan Rabiul Awal. Kita hanya fokuskan dalam bulan Rabiul Awal, selain daripada bulan Rabiul Awal tak payah cerita, maka seumpama kita hanya mengkhususkan cinta Nabi itu hanya bermusim sahaja. Bahkan menyembah Allah Ta'ala itu tidak bermusim. Menyembah Allah Ta'ala sebut wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu iaitu Allah Ta'ala sehingga kamu meninggal, masuk sampai mati. Sembah Allah Ta'ala ni tidak bermusim, tidak berwaktu dan tidak bertempat. Sama juga cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah ini bukannya cinta itu bermusim, tetapi cinta itu adalah sepanjang masa. Cuma menjadi persoalan bagi kita, kalau sekiranya kita berada dalam bulan Ramadan, semangat itu rasa lain kita beribadat. Kita berada dalam bulan Rabiul Awal, semangat cinta dan bercakap pasal Rasulullah itu lain. Tetapi lepas daripada Ramadan, mungkin semangat itu berkurang. Selepas daripada Rabiul Awal, sama juga mungkin semangat nak cerita pasal Rasulullah, ataupun semangat, ataupun membugarkan rasa cinta pada Rasulullah itu mungkin tak sehebat dalam bulan Rabiul Awal. Maka inilah dia panggil satu proses. Proses yang perlu dialami, dalam proses yang perlu dilalui oleh setiap daripada umat Islam, mengajar, menjemput hatinya untuk sentiasa cinta kepada baginda Nabi SAW. Bila mana kita sebut berkaitan dengan cinta, ini bukan satu perkara yang baru. Kerana Nabi SAW sendiri sebut berkaitan dengan cinta. Dan Allah Ta'ala sendiri pun sebut berkaitan dengan cinta. Dan cinta ini satu benda yang subjektif. Kalau pakar berkaitan dengan cinta, orang yang kaki jiwang ni, dia boleh cerita benda yang berkaitan dengan cinta itu dengan perasaan dia. Tapi bagi orang yang bukan jenis kaki jiwang, ataupun orang jenis cinta-cintanya biasa, dengan kekasih dia, dengan pasangan dia, mungkin biasa-biasa saja dia cinta. Tetapi kita tak boleh menafikan dalam diri dia ada cinta. Sebagaimana kita cinta dan kita sayang kepada mak ayah kita, ahli keluarga kita, pasangan kita.
Walaupun orang mendefinisikan cinta dengan sayang ini benda yang berbeza, kita tak nak bahas berkaitan dengan benda tersebut. Tapi kita nak mengatakan bahawa bila mana ada cinta, maka sayang itu mesti ada bersama. Kalau sekiranya sayang ada, maka cinta mesti ada. Benda yang tak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Maka kerana kedudukannya adalah subjektif, maka mengungkapkan dia itu mungkin satu ungkapan yang bentuk subjektif. Sama ada difahami atau tidak difahami. Karena itulah Imam Al-Haddad mengatakan bahawa mengungkapkan rasa cinta ini seumpama satu ungkapan dalam syairnya mengatakan, sekiranya kamu tahu apa yang berlaku dalam diri aku, nescaya kamu tidak akan menafikan apa yang aku lakukan. Bermaksud kalau sekiranya kamu mengetahui macam mana aku perasaan cinta dan sayang aku kepada Rasulullah, maka kamu tak akan menafikan, tak akan menolakkan apa yang aku lakukan daripada sudut aku menzahirkan cinta pada Nabi SAW. Walaupun orang mengatakan benda ini tak betul, benda ini tak sepatutnya buat. Tapi inilah ungkapan cinta yang boleh aku zahirkan. Kenapa? Kerana dalaman aku ini bergolak dengan cinta kepada Nabi SAW. Sebab itu dia mengungkapkan dalam syairnya, sekiranya kamu tahu. Sekiranya kamu tahu. Tapi kalau benda tersebut tak tahu, macam mana kita nak ungkapkan? Ada satu kisah yang masyhur lah. Kalau mungkin dunia barat, dia ada cerita berkaitan dengan Romeo and Juliet. Itu cerita yang masyhur berkaitan dengan pasangan kekasih yang cintanya adalah cinta luar biasa. Tapi dalam penceritaan budaya kita, budaya orang Arab pun dia ada juga. Dan bahkan sampai di tempat kita berkaitan dengan cinta di antara Laila dan Majnun. Laila dengan Majnun, ataupun Majnun dengan Laila. Laila ni saya nak cerita berkaitan dengan kisah macam mana cinta itu. Benda yang susah untuk diungkapkan. Dia benda yang subjektif. Sebelum kita masuk cinta kepada Rasulullah. Kalau kita baca kisah berkaitan dengan Laila dengan Majnun. Laila dengan Majnun ni ada merupakan satu orang yang berkawan daripada kecil lagi. Daripada kecil lagi dia bersama, berkawan. Dan dia sama-sama pengembala kambing. Pengembala kambing. Majnun ini bukan nama dia. Tapi digelarkan dia Majnun. Majnun ni kalau bahasa Arab, tapi kalau kita terjemahkan dia adalah dalam bahasa Melayu kita gila lah kan. Tak waras kan. Laila tu memang nama seorang perempuan. Tetapi disebabkan dia memang dah bersama, maka dia saling memahami. Dan cinta itu berputih. Sebab dah lama dah duduk sama, kerja sekali dan sebagainya. Maka ketika itu, dia orang saling menyayangi antara satu sama lain. Laila ini bukan orang yang cantik. Maaf kita menggunakan bahasa tak cantik itu daripada sudut senang untuk kita faham. Sebenarnya cantik pun benda yang subjektif kan. Tetapi kalau dalam kelompok orang kampung dia ataupun masyarakat ketika itu, dia bukan daripada kalangan orang yang ada rupa paras yang menarik. Dia adalah orang-orang biasa, bahkan diceritakan dalam sejarah penceritaan Laila dan Majnun. Laila ini orangnya kulitnya adalah kulit yang gelap. Maaf, kulit gelap itu bukan tak cantik, tetapi nak dinisbahkan kepada orang lain ada lagi yang lebih cantik daripada dia. Dan Majnun ini bukan terlalu handsome, bahkan dia orang yang biasa. Nama sebenarnya adalah Qais. Qais. Tapi episod yang dijadikan atau digelarkan dia sebagai Majnun, iaitu gila itu sendiri bila saat ketika mana Qais itu masuk melamar Laila secara official. Tetapi ditolak. Ayah ataupun mak ayah kepada Laila tersebut ditolak. Lamaran daripada Qais tadi itu. Dan akhir sekali Laila itu berkahwin dengan lelaki yang lain. Maka di situlah bermulanya, maaf saya gunakan istilah kegilaan, yang menyebabkan dia jadi gila, Qais ini. Maka sebab itulah dipanggil atau dinisbahkan kepada Majnun. Dan kenapa? Kerana kekasih hatinya telah diambil oleh orang lain. Bahkan episod cinta dia itu adalah episod cinta yang memang dirakam dalam sejarah, bahawa itu adalah episod cinta yang terlalu hebat di kalangan manusia sesama manusia. Maka ini satu benda yang kita tak boleh nafikan. Manusia, kalau sekiranya hati dah tertaut, kalau hati itu dah terpegang dengan rasa seronok, sayang, cinta, maka apa yang berada pada zahir matanya itu merupakan benda yang akan jadi cantik. Walaupun pada pandangan orang lain adalah tidak cantik. Apa yang berlaku pada dirinya bersama dengan orang yang dicinta adalah benda yang menyeronokkan. Walaupun bagi orang adalah benda-benda yang biasa-biasa. Seumpama kalau kita balik daripada rumah kita belikan nasi satu bungkus,
kepada isteri kita. Nasi bungkus tersebut, isteri kita menghargai. Kenapa? Bukan kerana nasi bungkus itu adalah nasi yang sedap. Tetapi kerana apa? Kerana pemberian daripada suami. Terlalu menghargai. Nilai nasi itu adalah biasa. Cara masak pun biasa. Rasa pun biasa. Tetapi kerana cinta itu menyebabkan pemberian tersebut, makanan tersebut, semua jadi sedap. Maka inilah yang dialami oleh Majnun. Apa saja yang dikaitkan dengan Laila, semuanya adalah benda yang menyenangkan hati dia dan benda yang menyeronokkan hati dia. Kenapa? Kerana cinta yang tertaut. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut berkaitan dengan cinta dan Nabi SAW sebut berkaitan dengan cinta kerana itu satu lumrah. Satu lumrah yang ada dalam diri manusia. Cuma tinggal lagi macam mana lumrah ataupun sunnatullah tersebut kita bugarkan dia. Kita kembangkan dia sesuai dengan kehendak syarak. Kalau sekiranya menyintai orang yang dikatakan pasangan kita, cinta sesuai dengan kehendak syarak. Apatah lagi kita mencintai Rasulullah sesuai dengan kehendak syarak, mencintai Nabi SAW itu macam mana? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Adakah cinta Nabi ini ada satu mandatory? Satu perkara yang wajib? Jawapannya adalah ya. Bagi orang yang mana dalam dirinya tidak ada cinta kepada Rasulullah, maka seumpama saya buat satu analogi. Seumpama satu benda fardu ain yang belum lagi dia lepas. Apa benda fardu ain? Benda fardu ain adalah benda yang wajib bagi dirinya untuk dia dilaksanakan. Sembahyang, fardu ain. Puasa bulan Ramadan, fardu ain. Zakat, kalau dia dah sampai kepada nisab dan haulnya cukup dengan syarat dia, wajib, fardu ain. Dan perkara-perkara lain yang wajib bagi, tutup aurat, wajib dan sebagainya. Maka pada masa tersebut, kalau dia tak buat benda tersebut, maka dia tak lepas fardu ain dan dia tak buat, maka dia duduk dalam kedudukan melakukan perkara yang berdosa. Contoh apa dia? Contoh kalau dia tak sembahyang. Dia tak sembahyang. Subuh tadi dia tak sembahyang. Sedangkan dia cukup syarat. Tak apalah, nanti aku qada lah nanti. Betul, qada itu qada, tapi dia telah meninggalkan sembahyang fardu subuh tadi, itu merupakan satu dosa. Maka sama juga mencintai Nabi SAW ini adalah satu perkara yang wajib. Sekiranya dia tidak mencintai Rasulullah SAW, maka pada masa tersebut dia tak lepas lagi tanggungjawab dia dalam dia menzahirkan cinta atau meletakkan cinta dalam hatinya terhadap Nabi SAW. Kenapa? Kerana kisah yang masyhur, satu hadis yang masyhur yang diungkapkan oleh Nabi SAW, kewajipan untuk mencintai Rasulullah itu dikaitkan dengan iman. Bermaksud kalau kita cerita berkaitan dengan fardu ain, benda itu kita kaitkan dengan iman kita. Maka sama juga salah satu benda yang dikaitkan dengan iman adalah mencintai Nabi SAW. Maka kalau sekiranya dalam diri kita ini kecintaan kepada Nabi itu tidak ada dan masih lagi belum lagi kuat, maka itu ada kait dengan kedudukan ataupun kualiti iman kita. Kisah yang berlaku kepada Nabi SAW di antara Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Ini kisah yang masyhur. Saat ketika Nabi SAW dia pegang tangan Sayyidina Umar, bukan Sayyidina Umar. Dia pegang tangan Sayyidina Umar, dia kata, "Ya Umar, aku sayang kepada kamu." Nabi menzahirkan rasa cinta, rasa sayang kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Walaupun benda tersebut adalah benda yang dah diketahui, benda makruf dah. Nabi memang sayang kepada umat dia. Tapi Nabi menggunakan perkataan, aku ni sayang kepada kamu. Aku sayang kepada kamu. Maka bila mana ungkapan sayang itu diluahkan, hasil daripada dalaman itu memang dah ada, maka benda tersebut dibalas oleh Sayyidina Umar. Wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Demi Allah ya Rasulullah. Demi Allah, wahai Rasulullah, kamu itu lebih aku sayangi daripada segala sesuatu selepas daripada diri aku. Maksudnya aku sayang diri aku ni sebab bagi diri aku kena jaga. Seumpama macam tu. Dan macam mana dengan kamu? Dengan kamu pun aku sayang Rasulullah. Kamu adalah orang yang aku sayang lepas daripada diri aku. Maka Nabi SAW mengungkapkan dengan hadis yang masyhur, tidak wahai Sayyidina Abu Bakar, walladhi nafsi biyadihi. Demi Allah Ta'ala yang diri aku ni dalam genggamannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Sehinggalah aku itu dicintai daripada kamu. Aku ini dicintai daripada diri kamu sendiri. Maksudnya la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in atau kama qala.
Tapi dia Tidak sebagai kejayaan sempurna kita boleh tengok kan dia iman tengok dia tukar ke seseorang tak? sehinggalah dia itu mencintai aku lebih daripada dia cinta dan dia sayang mak ayah dia sendiri dan anak dia dan sekalian manusia. Bermaksud Nabi mengajar kita bahawa kewajipan cinta kepada Rasulullah itu adalah yang nombor satu daripada kalangan sekalian makhluk Allah Ta'ala. Yang dinamakan itu mak ayah kita, yang dinamakan itu sebagai anak kita, yang dinamakan itu isteri kita, yang dinamakan itu adalah suami kita, yang dinamakan itu hatta harta kita, maka letakkan kecintaan Nabi SAW nombor satu. Maka ini satu cabaran dalam diri kita. Kenapa? Nak letakkan Nabi itu nombor satu. Yang pertama kerana Nabi SAW itu kita tak lihat dengan mata kepala kita. Yang kedua, kita tak hidup pada zaman Rasulullah. Dan maka kita tidak melihat dengan secara live, secara jelas macam mana Nabi itu menzahirkan cintanya kepada kita. Walaupun benda tersebut diungkapkan dalam hadis daripada perkataan-perkataan dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menjadi cabaran kepada kita kalau sekiranya tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam pada lafaz yang Nabi menggunakan la yu'min. Kalau kita terjemahkan daripada sudut literalnya, ini bahaya ni. Kan? Kalau orang sekadar baca hadis terjemah macam tu, dia tak memahami daripada konteks hadis, bahayalah. Sebab kita belajar ni tuan-tuan, tak kira apa-apa saja ilmu, dia ada disiplin. Contoh, saya nak belajar berkaitan dengan statistik. Saya tak boleh sekadar minta maaf, saya tanya ChatGPT je lah. Kan? Saya belajar daripada Google lah. Kan? Tetapi disiplin dia macam mana? Mungkin saya tak ikut disiplin dia. So bila mana saya buat mungkin takkan tepat. Saya nak belajar berkaitan dengan ilmu, berkaitan apa-apa, berkaitan dengan sains dan sebagainya. So disiplin ilmu tu ada. Maka sama juga dalam Islam dia ada disiplin dia. Maksudnya dia punya flow untuk kita memahami. Hadis sama juga. Kalau kita nak memahami, kita kena tengok disiplin ilmu hadis itu sendiri. Contoh kalau kita menterjemahkan secara literal perkataan la yu'min ahadukum, la yu'minu ahadukum. Maka kita terjemah secara literal, tidak beriman seseorang kamu sehingga kamu sayang kepadaku. Maksudnya selagi kita tidak meletakkan cinta Nabi nombor satu, yang utama dan terutama, melainkan setelah daripada itu baru cinta kepada orang-orang lain termasuk mak ayah dan anak kita, maksud itu kita tidak beriman. Itu bahaya kita. Bahaya kita kalau terjemah secara literal. Tapi sebab itulah ulama membahaskan daripada sudut syarahnya yang sesuai. Tidak beriman di sini maksudnya la kamal al-iman. Tidak sempurna iman. Maksud iman kita ada, tapi tidak sempurna. Kalau makan nasinya, dah makan, tapi tak minum air. Tak sempurna. Biasa Ustaz, saya tak minum air, tapi tak lengkap. Saya makan nasi saja, tapi tak ada lauknya. Tak lengkap. Nasi dah makan. Ya, nasi dah makan. Bermaksud daripada sudut, kita kata makanan kita secara orang Melayu kita ni, orang Malaysia ni makan nasi tu tak sempurna. Sebab apa? Tak ada lauk dan tak ada air. Maka dalam keadaan hati kita, iman kita macam itulah. Ungkaplah cinta itu sebanyak mana kepada manusia, tetapi kalau ungkapan cinta kepada Nabi SAW tidak boleh diletakkan di hadapan, bermaksud kualiti iman kita masih lagi perlu kita gilapkan lagi. Saya ada satu podcast lah kalau zaman sekarang, ataupun kita kata wawancara di antara seorang ulama yang agak contemporary, yang dia mendekati masyarakat daripada sudut pelbagai latar belakang. Bila mana ditanya kepada dia, ini bukan di Malaysia, ditanya kepada dia, dia kata, kalau bahasa kita tuan, dia kata tuan atau ustaz, saya masih lagi belum boleh menerima secara realiti dan secara logiknya. Macam mana saya nak meletakkan rasa cinta sayang kepada Nabi itu lebih utama. Lebih-lebih lagi, lebih utama daripada mak saya. Sedangkan mak saya yang melahirkan saya. Nampak tak? Satu persoalan yang logik. Tuan-tuan, kita boleh nampak. Sebab tu saya lontarkan persoalan yang kita timbulkan sebagai masalah. Macam mana kita nak cinta kepada Rasulullah sedangkan kita tak hidup zaman Rasulullah? Macam kita tak sendiri melihat macam mana Nabi mengorbankan dirinya, hartanya kepada kita. Kalau kita nampak benda tersebut, confirm kita boleh letak di hadapan insya-Allah. Sebab itulah bila mana ditanya kepada seorang alim tersebut, dia kata, Tuan Syekh, macam mana saya nak meletakkan cinta Nabi di hadapan nombor satu dan terutama, sedangkan mak saya itu yang lebih utama dalam hidup saya. Kenapa? Sebab dia lihat macam mana pengorbanan mak dia sendiri. Dia tahu mak dia susah melahirkan dia. Dia tahu mak dia susah untuk membesarkan dia. Dia tahu macam mana susah payahnya kehidupan mak dia itu semata-mata untuk membesarkan dia. So macam mana saya nak meletakkan benda tersebut? Saya belum menerima. Benda tersebut daripada sudut akalnya agak kontradik dengan realitinya.
Macam mana nak buat benda tersebut? Satu jawapan yang senang saja. Tengok orang alim bila mana jawab senang dia kata. Sebenarnya mencintai ibu kamu itu salah satu daripada proses yang kamu dapat daripada kamu mencintai Rasulullah. Bukanlah kamu meletakkan cinta Nabi itu yang utama, secara langsung kamu telah menepikan cinta kamu kepada mak ayah kamu. Tidak. Terbukti dalam sejarah, para sahabat yang cinta kepada Nabi SAW, perasaan cintanya kepada makhluk-makhluk yang lain makin ditambah oleh Allah Ta'ala. Kenapa kita boleh cinta dan sayang kepada mak ayah kita? Sebab daripada kita cinta kepada Rasulullah. Macam mana kita boleh sayang kepada orang yang bersama dengan kita, yang dikatakan ahli keluarga kita? Kerana kita telah melatih hati kita untuk meletakkan cinta Nabi yang terutama. Macam mana kita boleh sayang dan kasih kepada rakan sekerja kita, yang duk bekerja hari-hari depan mata kita? Tapi perasaan cinta sayang itu, tak nak khianati, tak nak buat benda-benda yang tak elok, kerana kita telah meletakkan cinta Nabi yang terutama. Bermaksud, terbitan cinta kepada mak ayah itu adalah asal daripada terbitan cinta kepada baginda Nabi SAW. Dan sebab itulah kalau kita kata kepada persoalan kita hari ini, adakah dia merupakan satu pilihan ataupun mandatori? Jawapannya cukup dengan mandatori. Melalui apa? Melalui satu hadis saja yang Nabi ungkapkan cintanya kepada Sayyidina Umar. Maka bila mana Nabi mengatakan tak lengkap, tak sempurna iman kamu wahai Umar, melainkan aku nombor satu kamu cinta berbanding mak ayah, anak kamu dan orang lain, maka Sayyidina Umar mengatakan, kalau macam tu sekarang aku meletakkan aku cinta kamu lebih daripada dia aku sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan, Al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, kualiti iman kamu dah makin tinggi. Maka kamu mendapat satu kedudukan yang mulia, iman kamu makin lama makin cantik. Sebab apa? Sebab kedudukan aku itu dicintai lebih daripada harta diri kamu sendiri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, saya nak petik dalam ayat Quran. Allah SWT menggunakan perkataan wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Wa tu'azziruhu. Dalam ayat Quran Allah Ta'ala ada menggunakan perkataan wa tu'azziruhu. Wa tu'azziruhu dalam tafsir mengatakan wa tu'azzimuhu, iaitu kamu mengagungkan. Bila mana kamu mengagungkan, selepas daripada itulah Nabi Allah Ta'ala menggunakan perkataan kamu menolong Rasulullah. Kalau kita nak tolong orang, kita mesti kenal dia dahulu. Dan kalau sekadar kenal biasa, kita takkan tolong orang. Contoh macam ni. Kalau saya tiba-tiba datang jumpa dengan moderator kita, Dr. Muslim. Saya kata, doktor, saya nak pinjam duit lah dalam RM100. Pinjam dulu 100, bayar kemudian. Tiba-tiba saya ni baru kenal je, baru berkawan je dalam beberapa minggu, beberapa bulan je. Nak bagi pinjam 100 ni, Dr. Muslim kata, macam mana dia nak bagi? Dalam 2 lagi. Mungkin dia bagi alasan, tak ada. Mungkin dia kata, minta maaf, tak boleh bagi lagi untuk bulan ni dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia belum kenal saya. Tapi macam mana dengan proses yang kami dah lama kenal ini? Tiba-tiba dia kata, doktor, saya minta tolong. Saya nak pinjam dalam 100, sebab ada urusan sikit. Okey, tak ada masalah. Ustaz bagi dia nombor account, saya transfer. Mungkin lebih senang. Sebab apa? Sebab pada masa tersebut, kedudukan kami sekarang, kami bukan sekadar kenal. Tapi sekarang kami saling menghargai antara satu sama lain, saling respect antara satu sama lain. Maka pada masa tersebut, kita cuba capai pada kedudukan wa tu'azziruhu. Maksudnya mengagungkan. Maksudnya hormat. Saya hormat dia, dia hormat saya. Maka ketika itu, macam mana boleh hormat? Kerana kita kenal. Maka sama juga dalam konteks kita dengan Nabi SAW. Allah Ta'ala menggunakan perkataan wa tu'azziruhu. Kamu mengagungkan Rasulullah. Mengagungkan Rasulullah SAW ini menyebabkan para sahabat itu boleh menggadaikan apa yang dia miliki. Kenapa? Kerana sampai satu kedudukan mengagungkan Rasulullah itu, apa yang berada di sekitarnya adalah alat untuk dia mendekatkan diri dan mengagungkan Rasulullah. Yang dinamakan sebagai harta. Harta itu adalah alat untuk aku mengagungkan Rasulullah. Diri aku, ini adalah alat untuk aku mengagungkan Rasulullah. Ahli keluargaku, ini adalah alat untuk aku mengagungkan Nabi SAW. Sebab itu dikisahkan dalam pelbagai kisah. Macam mana para sahabat ini, antaranya Zaid bukan Zaid bin Harisah. Seorang sahabat nama dia Zaid, saya lupa apa. Zaid ini, dia antara orang yang pernah sempat ditangkap
oleh Saidina, oleh Abu Sufyan. Masa tu Abu Sufyan belum masuk Islam lagi. Saat ketika kekalahan yang besar berlaku kepada golongan musyrikin Mekah dalam peperangan Badar. Peperangan Badar Kubra, peperangan yang paling besar sekali dalam sejarah Islam, dan satu kekalahan yang besar sekali dalam sejarah orang kufar ketika itu, orang yang bukan Islam, musyrikin Mekah. Maka kenapa? Kerana dalam itu ramai yang mati daripada kalangan pembesar-pembesar dia mati. Dan jadi marah je mereka nak balas. Sebelum daripada mereka balas melalui peperangan Uhud, ada golongan-golongan yang sempat ditangkap, antaranya Zaid. Zaid ini bila mana ditangkap, orang musyrikin Mekah ini, mereka itu mengazab. Konsep dia mengazab. Dia tak bunuh terus. Kalau dia nak ambil, dia nak tembak, dia nak pancung, boleh aja. Tapi tidak. Kerana apa? Kerana dia tahu orang Islam ini nilai kepercayaan dan wa tu'azziruhu, mengagungkan Nabi Muhammad itu luar biasa. Maka dia sakiti, dia azab dahulu Zaid itu sampai satu peringkat sebelum daripada bunuh. Abu Sufyan buat tawaran kepada Zaid. Dia kata, wahai Zaid, kamu nak tak kalau sekiranya aku bagi tawaran? Dengan tawaran ini, dengan kata-kata ini, aku pegang dengan kata-kata ini. Orang Arab salah satunya bila mana dia bersumpah, dia pegang dengan sumpah dia. Maka ketika itu dia bersumpah, sekiranya kamu ini buka ruang dengan cara macam mana, aku bebaskan kamu. Aku bagi ruang kepada kamu, aku bebaskan kamu. Kamu boleh balik duduk bersama dengan keluarga kamu dan kamu selamat, dan tempat ini ganti dengan Muhammad. Aku bagi tawaran kepada kamu dan kata-kata ini aku pegang. Kata Abu Sufyan kepada Saidina Zaid ketika itu. Maka apa yang keluar daripada ungkapan Saidina Zaid, Zaid Ad-Dasana, tak silap Zaid Ad-Dasana, Ibn Dasana, Zaid Ibn Dasana. Zaid mengatakan, kalau sekiranya satu duri saja yang kena kepada kaki Nabi Muhammad pun aku tidak rela, apatah lagi kalau dia menggantikan tempat ini untuk menggantikan tempat aku. Maka sebab itulah antara yang mana Zaid itu dibunuh. Sebab kalau kita baca, tuan-tuan search dalam internet, Zaid Ad-Dasana, kalau silap namanya Zaid. Sebab kematiannya adalah kata-katanya. Ungkapan kata-kata yang dikeluarkan oleh Zaid Ibn Dasanah menyebabkan makin bertambah kemarahan golongan-golongan musyrikin Mekah ketika itu, termasuklah Abu Sufyan, yang menyebabkan dibunuh Zaid Dasanah. Tawaran yang diletakkan untuk diri dia, diganti dengan Nabi Muhammad SAW itu jangan. Kenapa? Kerana konsepnya Allah Ta'ala sebut wa tu'azziruhu. Mereka ini, para sahabat secara khususnya, mereka ini mengagungkan Nabi. Mereka membesarkan Rasulullah. Sebab itu saya guna istilah, apa yang berada pada diri mereka itu sendiri, itu adalah tebusan untuk mendapat cinta. Meletakkan cinta kepada Nabi SAW yang terutama. Tak sampai mungkin dalam diri kita. Belum sampai lagi mungkin. Apatah lagi dengan para sahabat. Bukan sekadar diri yang sanggup dikorbankan, harta mereka. Maka harta itu diberikan kepada Rasulullah bukan untuk kemewahan Rasulullah, tapi Rasulullah gunakan benda tersebut untuk Islam. Sebab dia tahu macam mana Rasulullah mengurus harta-harta tersebut adalah untuk kebaikan dan untuk saluran-saluran yang betul. Apa yang mereka buat itu adalah sebenarnya dasa wa tu'azziruhu, kerana memuliakan dan mengagungkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barulah Allah Taala sebut perkataan-perkataan lain, antaranya wa nasaruhu, mereka menolong Nabi Muhammad dan sebagainya. Maka konsep kita mengagungkan Nabi itu adalah kerana cinta. Bila mana kita cinta kepada Nabi SAW, maka sebab itulah kita boleh gadaikan apa saja kepada Nabi SAW. Tuan-tuan kalau balik rumah nanti, anak minta duit. Minta duit dengan ayah, minta duit dengan mak. Sebab apa? Sebab nak beli barang sekolah. Anak tu pula, minta maaf, sebagai contoh saja. Anak tu lah anak bongsu. Anak bongsu tak payah katalah. Ditimbangnya tak tahu macam mana. Bukan sekadar minyak yang penuh, minyak tak penuh pun kita betul-betul timbang kalau anak bongsu ni. Sayangnya dengan anak bongsu. Kalau anak yang lain tak sayang juga, tapi anak bongsu tu Allah Taala letak mungkin dalam hati kita ada rasa lain sikit. Itu lumrah dalam Allah Taala buat satu benda. Kan? Maka sebab itulah bila mana anak itu minta, kadang-kadang kita tak berdikah. Kita apalah, nanti ayah belilah. Sedangkan kita pada masa tersebut mungkin tak ada kemampuan, tapi kita usaha juga. Kenapa? Kerana dalam diri kita ni ada perasaan sayang dan cinta kepada anak kita. Dan maka dalam keadaan itulah cuba kita buat satu perbandingan. Kenapa aku boleh korbankan kepada anak aku? Kenapa aku boleh korbankan sesuatu kepada mak ayah aku? Dasarnya adalah cinta. Maka ini tak mustahil. Kalaulah sahabat itu melakukan perkara yang luar biasa, luar daripada jangkauan akal kita, itu adalah kerana terbitan rasa cinta dan sayang.
Kalau Nabi kata macam ni, kenapa mereka boleh buat? Sebab tu ada satu kisah. Tengok sahabat macam mana dia mengambil peluang. Daripada peluang cinta dan peluang sayang kepada Nabi SAW. Nak dapat satu perkara daripada orang yang sayang, dia bukannya senang. Tapi saat ketika dapat, dia merupakan satu kenikmatan dalam hidupnya. Ada dikisahkan dalam satu sirah. Ada seorang hamba, dia menangis di tepi jalan. Nangis-nangis jumpa dengan Nabi SAW. Bila mana Nabi jumpa yang seorang hamba tu menangis, dia kata, Nabi SAW tanya, menyantuni. Kerana kasih sayang Nabi ini kepada umat dia adalah tinggi. Dia tanya, bila mana disantuni, dia tanya dan sebagainya, maka si hamba tu kata, dia kata, wahai Rasulullah, tuan aku suruh beli barang, tapi duit yang dibagi tu hilang. Duit yang dia bagi tu hilang. Maka aku takut nak balik nanti, takut dia marah dan sebagainya. Maka Nabi SAW tengok sifat sayangnya Nabi kepada umat. Nabi ambil duit dia dan Nabi bagi. Kamu ambil duit ni, kamu pergi beli barang yang tuan kamu suruh. Maka hamba tadi tu ambil dan dibeli. Bila mana balik beli, lepas daripada beli, tengok hamba tu masih lagi menangis. Maka Nabi SAW tanya, kan duit dah bagi dan barang pun kamu dah beli. Apa lagi yang menyebabkan kamu menangis? Dia kata, ya Rasulullah, aku takut nanti aku balik, tuan aku marah. Walaupun barang tu dah ada, tapi disebabkan kalau aku balik lewat, nanti tuan aku marah. Maka Nabi bagi satu tawaran. Kalau macam tu kamu nak tak kalau aku temankan kamu untuk pergi sana? Bermaksud di situ syafaat. Aku tolong kamu untuk jawab sendiri dengan tuan kamu nanti. Maka gembiralah sahabat itu tadi ataupun hamba itu tadi. Dia kata nak boleh Rasulullah. Maka Nabi SAW bawa hamba tadi balik rumah dia, rumah tuan dia. Sampai sana, maka Nabi SAW bagi salam. Assalamualaikum, Nabi bagi salam. Maka orang dalam rumah tu saat ketika mendengar suara Nabi SAW sendiri bagi salam. Ini tengok. Kita nak buktikan bahawa bila mana rasa sayang, sesuatu perkara itu menjadi kenikmatan. Suatu perkara yang kecil bagi kita, bagi orang yang sayang, semuanya luar biasa. Saat ketika ahli rumah tersebut mendengar suara itu, suara salam itu datangnya daripada kekasih, iaitu baginda Nabi SAW, apa yang mereka buat? Mereka jawab dengan cara perlahan. Waalaikumsalam. Dengan jawapan Waalaikumsalam tersebut, supaya tidak didengari oleh Nabi SAW yang bagi salam. Tapi dia jawab. Sebab bila mana salam dibagi, maka wajib dijawab. Dia orang jawab, tapi dia orang jawab perlahan. Maka Nabi SAW, bila mana tak kedengaran suara tersebut, orang jawab salam, maka Nabi bagi salam yang kedua. Maka bila mana salam yang kedua dibagi, maka orang dalam rumah pun jawab dengan jawapan yang sama perlahan. Waalaikumsalam. Maka bila mana Nabi SAW tak dengar, Nabi bagi jawapan kali yang ketiga. Ini kaedah. Bila mana kita pergi rumah orang, kita bertamu, 3 kali cukup. Maka Nabi SAW bagi salam yang ketiga. Saat ketika Nabi SAW bagi salam yang ketiga, maka ketika itulah para ahli rumah tadi tu jawab dengan jawapan yang mana menyebabkan Nabi SAW dengar, itu menguatkan sedikit suara Waalaikumsalam. Maka dia orang pun keluar dan sebagainya. Maka dia bagi tahu kenapa dengan jawab salam tadi tak dijawab awal-awal, seumpama macam tu. Dia kata, ya Rasulullah, satu benda dan satu peluang yang besar bagi kami untuk mendapat keberkahan dan satu perkara yang menyeronokkan bagi kami kerana kami mendapat salam daripada kamu, ya Rasulullah. Kami menginginkan keberkahan. Bukan kami tak jawab, tapi kami jawab dengan jawapan yang perlahan. Tapi kenapa kali ketiga itu dijawab dengan cara yang kuat? Kerana kalau 3 kali bagi salam tak jawab juga, takut berdosa, maka ketika itulah dikuatkan suara. Kenapa sahabat buat kerana itu? Kerana macam tu? Kerana cinta dan sayangnya kepada baginda Nabi SAW. Nak ambil satu peluang. Peluang yang mana susah nak dapat salam direct daripada Nabi SAW. Bermaksud itu salah satu daripada proses cintanya para sahabat kepada Nabi SAW yang dizahirkan dalam kelompok kehidupan mereka bersama dengan baginda Nabi SAW. Maka sama juga dengan kita. Bila mana kita mengatakan bahawa cinta kepada Nabi itu satu perkara yang mandatory, macam mana kita cuba menyahut dan kita cuba membalas. 2 perkara yang berbeza. Menyahut ini bermaksud cinta daripada Rasulullah, kita sahut. Membalas bermaksud cinta itu telah diberi. Macam mana kita membalas? Maka itu antara perkara yang perlu kita buat. Menyahut cinta Nabi SAW dan membalas cinta Nabi Muhammad SAW, kata ulama, kita gabungkan terus. Saat ketika walaupun Nabi SAW ini memang tahu apa yang berlaku kepada umatnya. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni ada perkara yang kita takut. Apa dia? Kita takut orang tahu apa yang kita buat.
Lebih-lebih lagi perkara tersebut benda yang tak elok. Orang nampak je nampak elok, tapi rupanya perkara perangainya tak berapa elok, malu kita. Apatah lagi kalau sekiranya CCTV itu ada, maka kita akan jaga. Maka ingatlah dalam kehidupan kita. Kalau mungkin kita sebut CCTV daripada Allah Ta'ala, semua orang dah tahu. Tapi sekarang kita nak cerita pasal Rasulullah. Rupa-rupanya setiap perkara yang kita buat pada hari-hari kita, Allah SWT akan perintahkan malaikat untuk bentangkan di hadapan baginda Nabi SAW. Semayang kita, semayang subuh pagi tadi. Yang kita dah semayang, sama ada kita semayang berjemaah atau tak berjemaah, kita semayang awal atau semayang lewat, bahkan ada yang semayang atau tak sembahyang, setiap dari perbuatan secara individu, baik individu tu, Allah Ta'ala perintahkan malaikat akan bentangkan di hadapan Nabi SAW. Sekiranya amal yang dibuatkan oleh umat itu adalah amal yang baik, maka apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengungkapkan senyuman. Seronoknya Rasulullah. Kalau sekiranya pada majlis hari ini yang kita buat dalam majlis ilmu adalah majlis untuk membugarkan rasa cinta. Walaupun saya menggunakan istilah membugarkan. Kenapa? Sebab kita dah ada rasa cinta. Macam mana kita nak semaikan lagi, nak bugarkan dia lagi, maka majlis ini Allah Ta'ala suruh malaikat bentangkan di hadapan Nabi SAW. Nama sekian-sekian. Malaikat masuk ke dalam Webex, Ustaz. Teknologi Allah Ta'ala lebih cantik, lebih canggih dan lebih hebat daripada teknologi kita. Allah Ta'ala akan bentangkan, Nabi SAW akan tengok setiap satu apa yang kita buat. Setiap hari. Kalau perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik, kena dengan syarak, maka Nabi mengukirkan senyuman. Sebaliknya, kalau perbuatan maksiat yang kita buat tuan-tuan perempuan, maka maksiat itu yang akan dibentangkan dari Nabi SAW, maka Nabi akan menunduk rasa sedih. Bermaksud salah satu daripada cara kita membalas dan kita menyahut cinta Nabi SAW adalah kita duduk dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Macam mana duduk kepada ketaatan pada Allah Ta'ala? Orang lelaki wajib tiap-tiap Jumaat dengar. Ittaqullah, bertakwa pada Allah pada hari Jumaat kan. Bertakwa ini, maksud duduk dalam ketakwaan pada Allah Ta'ala, bermaksud kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Dan kita tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Maksudnya usahakan diri kita nak jadi orang baik. Itu je. Dan bukan sekadar baik pada pandangan manusia. Kita nak isi dalam, maaf sebut MyETP ataupun SKT kita saja. Tetapi baiknya kita dalam penilaian buku catatan kita yang dicatat oleh para malaikat. Baiknya kita saat ketika benda tersebut sesuai dengan kehendak syarak. Baiknya kita kalau sekiranya benda tersebut memang ukuran syarak adalah baik. Dan tinggalnya kita perkara tersebut kerana perkara tersebut tak baik pada ukuran syarak. Maka kita membalas cinta Nabi SAW, maka jadilah orang yang baik. Baik pada pandangan agama adalah menjadi orang yang taat. Menjadi orang yang taat. Sebab tu dalam satu kisah saya dengan Ustaz Abdullah Khairi, bagus kita dengar pengalaman-pengalaman orang-orang yang dia sendiri alami, kita ambil, kita kongsi. Mungkin kita dah ada pengalaman tersebut kan. Dia kata pengalaman dia bawa seorang gangster pergi buat umrah. Apa yang saya nak cerita, dipendekkan cerita. Dia kata tuan, dia ajar gangster tu lah dah insaf lah, tak nak jadi gangster lah kot kan. Dengan ada tattoo dan sebagainya. Dia kata apa? Dia kata tuan doa lah. Sebab kita sekarang di hadapan Kaabah, doa lah. Apa jawapan dia? Dia kata, Ustaz, apa saya nak doa? Ustaz, apa yang nak doa? Bermaksud, perasan tak, dalam hidup kita ada perkara yang kadang-kadang tak ada dalam minda kita, apa yang perlu kita doa. Jadi tak mustahil orang tu, dia tak tahu nak doa apa. Ustaz Abdul Khairi kata, saya ajar. Okey, macam ni tuan. Tuan sebut satu-satu doa. Sebut satu-satu kesalahan yang pernah tuan buat kat Malaysia dulu. Sebut satu-satu, saya aminkan daripada belakang. Dia sebut tuan-tuan, Ustaz tu kata saya aminkan. Dia sebut nama perempuan tu yang dia buat khainan. Dia buat benda ni. Dia kata sebab apa yang saya tak buat, semua saya buat. Nak kata bahawa betul-betul dia ni buat banyak benda yang terlarang. Dia sebut satu-satu. Menangisnya dia. Menangisnya dia. Dan saya amin ketika itu. Bermaksud, dalam hidup kita ada benda yang kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita nak doa. Yang kita tahu, kadang-kadang kita doa berdasarkan keinginan kita. Saya kaitkan dengan kita membalas dan kita menyahut cinta Nabi SAW dan kita menjadi orang yang taat. Salah satunya kita kena doa lah. Apa yang kita doa? Dalam untaian doa kita, kadang-kadang kita kena minta dengan Allah. Ya Allah, tolong jadikan aku ini adalah hamba yang baik. Ataupun hamba yang taat. Ya Allah, tolong jadikan aku ini adalah pengikut Nabi Muhammad SAW yang taat, yang baik. Ya Allah, tolong jadikan aku ini adalah anak yang baik kepada mak ayah aku. Ya Allah, tolong jadikan aku ini adalah suami yang baik kepada isteri aku. Ayah yang baik kepada anak-anak aku.
majikan yang baik kepada staf-staf aku, pekerja-pekerja aku, pekerja yang baik kepada majikan aku. Kadang-kadang untayan doa tersebut tak keluar daripada mulut kita. Sebab apa? Kadang-kadang tak terfikir nak doa. Salah satunya minta dengan Allah, Ya Allah jadikan aku ni orang baik, Ya Allah, yang ikut syariat kamu. Ya Allah jadikan aku ni hamba yang ikut apa yang kamu suruh dan tinggal apa yang kamu larang. Sebab apa? Kita tak ada kekuatan nak buat baik, melainkan Allah Ta'ala bagi kekuatan. Kita tak ada kekuatan nak tinggalkan benda yang Allah Ta'ala larang, melainkan Allah Ta'ala bagi kekuatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menyahut cinta Nabi dan kita membalas cinta Nabi SAW adalah dengan cara usahakan dalam hidup kita ni cari mana sunnah-sunnah Nabi untuk kita amalkan. Minta maaf, saya gunakan istilah. Dan banyak bila mana saya bercakap berkaitan dengan Rasulullah, sebenarnya saya bercakap pasal diri saya lah. Untuk diri saya. Bukan pasal diri saya, untuk diri saya. Kadang-kadang kita kena guna istilah supaya kita lebih faham. Bahasanya lebih sentak. Supaya apa? Supaya kadang-kadang kita rasa, oh betul, cara aku buat ni mungkin tak betul lah. Bahasanya apa dia saya nak guna? Jangan hidup dengan cara kita. Jangan hidup dengan cara kita. Apa cara kita? Okey, bangun pagi, makan breakfast, pergi kerja, buat kerja, sampai waktu semayang, lepas tu balik, sama keluarga, sampai masa tidur. Cara kita. Salah tak? Tak salah pun. Tapi apa yang ruginya? Kita tak ikut cara Nabi. Cara kita bangun, Nabi pun bangun. Tapi macam mana cara Nabi SAW bangun tidur? Bangun tidur buka mata lah Ustaz. Tak payah bercakap lah benda tu. Nabi bangun itu, Nabi ungkapkan apa dia? Apa yang keluar daripada mulut Rasulullah? Hati Nabi terpautnya pada mana? Apa yang Nabi buat pada awal pagi, itu kita panggil mengikuti sunnah Nabi daripada awal sehingga akhir. Tak mampu buat semua. Bahkan Imam Nawawi sendiri kata, kalau orang ni mampu, kalau kamu sendiri mampu untuk baca dan amalkan semua antara daripada yang aku tuliskan ini, daripada doa-doa Rasulullah, syukurlah. Kamu betul-betul dapat taufik daripada Allah. Tapi kalau tak mampu, jangan tinggal semua. Bermaksud, jangan hidup cara kita yang kita rasa, okey, ini dah cukup kok betul. Berdasarkan apa? Berdasarkan logik akal. Tapi kalau logik akal kita tersebut selari dengan syariat, Alhamdulillah. Tetapi alangkah cantik yang kita tahu, yang kita buat itu selaras dengan syariat dan sunnah Rasulullah. Bangun pagi apa yang Rasulullah buat? Maka cuba buat benda tersebut. Bila mana Nabi itu bersama dengan ahli keluarga, macam mana Nabi menyantuni? Bila mana Nabi bersama dengan masyarakat, macam mana Nabi menyantuni? Kita sembahyang. Saya sembahyang, Ustaz. Memang sembahyang. Orang lain sembahyang. Nabi sembahyang. Dia Nabi sembahyang. Macam mana Nabi sembahyang? Nabi sembahyang awal waktu. Nabi usahakan untuk berjemaah. Itu cara hidup Rasul. Saat ketika hidup cara dengan Rasul itu, barulah kita rasa seronoknya. Tuan-tuan, sebab apa tuan-tuan saya yang sangat dekat Malaysia? Minta maaf saya tanya. Cuba tanya diri masing-masing. Saya lontarkan rhetoric question. Persoalan yang mana untuk kita sendiri jawab. Sesiapa yang pernah keluar negara, sama ada dia belajar, ataupun mungkin dia bercuti, mungkin bercuti tak rasa lah, atau mungkin dia belajar ataupun dia bekerja, mungkin tempoh agak lama sedikit. Saat ketika dia duduk luar negara, apa perasaan kita dalam hati kita terhadap tanah air kita? Syukur ya Allah, aku jadi orang Malaysia ya Allah. Walaupun kita kata, aku nak duduk negara 4 musim lah, ada musim sejuk dan sebagainya. Cuba tengok video-video konten orang tunjuk bahawa dia duduk luar negara, dia walaupun duduk negara yang sejuk, dia teringin duduk kat Malaysia. Sebab apa? Sebab dia rasa. Salah satunya kenapa kita rasa sayang kepada tempat ini, kerana kita dah biasa dan membesar tempat ini. Macam mana kalau kita guna istilah, aku dah lama membesar dengan sunnah Nabi. Secara automatik dia datang perasaan cinta dan sayang kepada sunnah dan pembuat sunnah itu. Itu bagi Nabi SAW. Dan yang ketiga, kita menyahut dan kita membalas cinta Nabi SAW yang mandatory ini adalah dengan cara kita memperbanyakkan selawat. Hidup dengan selawat. Hidup dengan selawat. Apa-apa saja selawat ambil lah. Saya semalam ada perjumpaan dengan satu majlis, jumpa-jumpa dengan orang-orang yang hebat. Kita duduk dengan orang hebat ni, kita jadi hebat kan? Itu bahasa ahli businessman. Faham tak? Faham tak? Orang yang jadi hebat ni dia kena duduk hebat. Sama juga orang yang jadi nak hebat dalam kerja kena duduk hebat. Jadi sama juga kita duduk dengan orang yang hebat dengan amal ni, kita jadi hebat juga. Sekurang-kurangnya kita tertaut. Saya kadang-kadang saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Biasa dalam bulan Ramadan kita cerita orang khatam Quran kan? Khatam Quran. Biasa kita akan bawa kisah Nabi, bukan Nabi, sambil masa sikit. Imam Syafi'i khatam 2 kali dalam bulan Ramadan. Kita kata macam mana dia buat? Kebetulan ada seorang untuk syarah, dia sebuah universiti, dia kata
Kita fikir dengan cara kita. Cuba kita fikir dengan cara yang agak lebih logik lah dan mendalam sedikit. Kalau Imam Syafi'i boleh khatam 2 kali, bermaksud pertama dia betul-betul buat dan betul-betul baca, betul-betul buat pengisian, satu. Dan dia baca tu bukan sebagaimana ambil Quran baca macam tu. Al-Quran itu adalah satu benda yang berlalu dalam mulut dia. Berjalan baca Quran. Kalau orang tu berjalan boleh bersiul, ataupun orang berjalan boleh buat menyanyi lagu dan sebagainya. Imam Syafi'i itu sepanjang bulan Ramadan mulutnya adalah dengan Al-Quran. Maka logik di situ kan, kita kata kalau 2 kali, kalau nak sekali pun, logik. Sebab apa? Sebab dah lancar Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah satu makanan dalam pergerakan bibir-bibir atau lidahnya. Maka sama dengan selawat itu. Selawat itu satu benda yang menjadi satu makanan bagi kita. Bukan makan selawat, tetapi makanan itulah yang membasahkan. Selawat itulah yang membasahkan lidah kita dalam menzahirkan, membalas dan menyahut cinta baginda Nabi SAW. Maka adakah cinta Nabi SAW ini wajib? Keterlaluan wajib. Kerana tidak ada benda yang wajib yang Allah Ta'ala letakkan dalam Al-Quran, melainkan salah satunya adalah mencintai Nabi SAW, kerana ia itu dikaitkan dengan iman, iaitu kesempurnaan kualiti iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita ini menjadi umat yang baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita ni antara pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi orang yang mentaati dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir kita doa mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita ni antara penggemar dan orang yang seronok dengan bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa sekadar itulah untuk perkongsian pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan manfaat itu kembali kepada diri saya secara khususnya orang yang banyak dosa, orang yang banyak kesalahan ini, dan orang yang masih lagi mengejar cinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada moderator Dr. Muslim. Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Tadi kita dah dengar dalam masa lebih kurang 50 minit sebenarnya kita dah mula lewat tadi. Tentang cinta Nabi lah. Okay, alhamdulillah saya rasa ini satu permulaan lah untuk kita belajar untuk mengenal cinta kepada Nabi SAW. Kenal macam mana fizikalnya, macam mana akhlaknya, macam mana. Dan pada saya yang paling saya rasa yang paling kita boleh idolakan ialah sifat Nabi SAW yang begitu memaafkan. Kalau kita tengok pada Fatih Makkah, pembukaan Makkah tu, Nabi maafkan semua yang telah menghina dia. Dan kerana sifatnya yang begitu mulia lah, menjadi contoh kepada kita semua lah. Jadi insyaAllah kita akan letakkan link kehadiran di ruang chat insyaAllah. Bagi menutup program ini, saya mintalah Ustaz Musyidi untuk membacakan doa lah untuk berkatan semua insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa'amin. Wassalatu wassalamu ala syafi'i anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا. اللهم شفعنا بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi para pengunjung, kami mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Dr. Musyidi dan semua yang telah menyertai program pada pagi ini. InsyaAllah jangan lupa isi kehadiran di ruang chat. Itu kami bagi para pengunjung ingin meminta maaf jika ada kesalahan kekurangan di hak kami. InsyaAllah kita berjumpa di lain kali insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masih datang. Masih semua.